Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi yang mulia ni menyambung lagi perbahasan daripada kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kisah yang ke-12. Kisah yang ke-12 ialah di bawah tajuk kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dimarahi oleh isterinya. Maknanya kisah yang berlegar dalam kalangan masyarakat ialah Umar ni pernah menerima leteran daripada isteri beliau. Lalu Umar telah diam, walaupun perwatakan Umar tu ialah perwatakan satu orang yang tegas, satu orang yang garang. Bila mana ada apa-apa saja urusan, Umar ni dia bertindak dalam keadaan yang tegas, tapi dalam isu ni dia diam. Okay. Adakah dia masuk dalam golongan takut pada bini? Okay. Jadi ini benda yang kita nak kena bahas ataupun kita nak kena tengok pada pagi ni. Okay. Kita tengok dalam pendahuluan yang disebut oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Okay. Dia kata kisah Umar radhiyallahu anhu dimarahi oleh isterinya mempunyai hikmah yang dapat dipetik, iaitu seorang suami mesti pandai menghargai isterinya, seperti mana Umar radhiyallahu anhu, beliau telah dijadikan contoh teladan kerana hanya mendiamkan diri apabila isterinya mengangkat suara. Itu yang disebut dalam pendahuluan. Selain daripada itu, beliau juga telah menjadi contoh kerana mendengar dan menerima kritikan seorang wanita terhadap beliau. Disebutkan bahawa Umar radhiyallahu anhu menunjukkan perasaan tawaduk yang tinggi dan menerima teguran dengan dada yang terbuka. Persoalannya, adakah benar cerita tu? Adakah benar keadaan ini, peristiwa ni pernah berlaku kepada Umar Al-Khattab? Lepas pada tu penulis dia sebut pada pendahuluan lagi, dia kata kita tidak boleh menerima sesuatu kisah dengan alasan ada kebaikan dan motivasi semata-mata. Benda tu baik, elok, tapi kisahnya tidak dapat dipastikan daripada mana sumber ambilannya, tak padan atas dasar tu agama berdiri. Kita tetap berpegang dengan kaedah bahawa sesuatu maklumat hanya diterima sekiranya ia bersandarkan kepada fakta yang sahih dan juga tidak diragui. Sekiranya diragui, akan ditolak walaupun terkandung banyak kebaikan di dalamnya. Maknanya kalaulah cerita tu mengandungi banyak kebaikan, tapi cerita tu cerita yang mungkin dongeng, tokok tambah dan tidak betul dinisbahkan kepada orang yang terlibat dalam cerita tu, maka itu bukan cara agama kita berhujah ataupun hujah yang digunakan oleh agama untuk menguatkan sesuatu benda-benda baik ataupun menguatkan sesuatu perkara-perkara yang betul. Okay. Dalam pendahuluan,
Kalau orang yang ada buku muka surat 210, penulis dia sebutkan sumber kisah ni, di mana terdapatnya kisah ni sehingga kisah ni berlegar dalam masyarakat kita. Sehingga kisah ni dijadikan sebagai salah satu daripada bahan dan hujah oleh penceramah-penceramah untuk bercakap khususnya berkaitan dengan bab pengurusan rumah tangga. Okay. Yang pertama dia sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin ni ialah kitab yang terkenal dalam masyarakat kita. Dijadikan sebagai teks pengajian untuk kuliah-kuliah di masjid yang telah ditulis oleh satu orang yang bernama Abu Laith Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi. Dan sudah pastilah dalam kitab Tanbihul Ghafilin ni, walaupun kitab ini banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalamnya, tapi kisah-kisah yang digunakan sebagai sandaran ialah kisah-kisah yang tak jelas daripada mana ambilan dia. Yang kedua ialah kitab Az-Zawajir an I'tiraf Al-Kabair. Ini kitab yang kedua yang dikatakan merupakan pelengkap kepada kitab Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kitab Az-Zawajir ni ditulis oleh Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami As-Sa'di Al-Ansari Al-Syafi'i, kurun ke-1000 Hijrah. Dia wafat 973 Hijrah. Yang tadi Abu Laith As-Samarqandi itu kurun ke-4 Hijrah, iaitu sekitar 373 Hijrah. Okay. Kitab yang ketiga yang terdapat padanya kisah Umar Al-Khattab dimarahi oleh isterinya ialah Hasyiah Al-Bujairimi. Ini antara kitab yang terkenal yang merupakan syarah kepada Manhajut Tullab atau dinamakan dengan nama At-Tajrid Lin-Nafil Abid oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi. Ini antara kitab-kitab yang terkenal lah, pengajian-pengajian tradisional. Hasyiah Bujairimi ini antara kitab yang menjadi kemestian untuk diteliti dan juga dipelajari. Yang keempat, yang ni dia kurang terkenal sikit, tapi dia kitab yang orang kata apa, mutaakhir, kontemporari lah. Akhbar Umar wa Abdullah bin Umar, karangan satu orang tokoh besar di Al-Azhar, iaitu Syekh Ali At-Tantawi. Dan juga dikatakan ada satu orang lagi pengarang yang bersama-sama tulis buku ni ialah Naji At-Tantawi. Jadi dua orang penulisnya. Dan yang kelima ialah kitab Nurul Absar fi Manaqib Ahlil Baitin Nabiyil Mukhtar, yang telah ditulis oleh Sayyid As-Sablanji. Ini antara kitab-kitab yang menghimpunkan cerita ni. Jadi ada 5 kitab yang diletakkan oleh penulis. Di mana cerita ni ada. Okay. Pertama, kita tahu wujudnya satu cerita dalam kitab masih lagi belum kayu ukur cerita tu boleh diterima. Kewujudannya dalam kitab. Okay. Sebab kalau hanya berpada dengan kisah itu wujud dalam kitab, ia belum lagi kaedah yang betul untuk berinteraksi dengan riwayat-riwayat, khususnya riwayat-riwayat yang menceritakan tentang para sahabat ataupun riwayat yang menceritakan tentang diri Nabi itu sendiri. Okay. Kita tengok apa kata ulama mengenai kisah ini. Yang pertama yang terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Laith As-Samarqandi. Okay. Sini dia bawa satu terjemahan. Dia kata disebutkan seorang lelaki pergi berjumpa kepada Umar Al-Khattab untuk mengadu perbuatan isterinya. Apabila dia sampai di hadapan pintu rumah Umar, beliau mendengar isteri Amirul Mukminin, sebab Umar pada waktu itu dah jadi Amirul Mukminin, Ummu Kulthum, sedang berleter kepadanya. Lelaki itu berkata pada dirinya, aku ingin mengadu kepada beliau tentang keadaan isteriku yang suka berleter, namun keadaan beliau sama juga seperti aku. Dia nak pergi mengadu, dia tengok Umar pun kena, tak jadi mengadu. Okay. Lelaki itu melangkah dan akhirnya Umar perasan ada orang datang. Lalu dipanggil oleh Umar dan Umar bertanya apa tujuan datang bertemu dengan Amirul Mukminin ni. Lalu beliau menceritakan, wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk membuat aduan tentang perbuatan isteriku yang suka berleter kepadaku. Namun aku telah mendapati isterimu juga melakukan perkara tersebut. Lalu aku membuat keputusan untuk pulang semula. Sebab sama-sama kena, rupa-rupanya satu geng, bukan geng lain. Jadi dia rasa macam balik lah. Sebab orang yang pangkat besar pun kena, jadi padanlah, semua akan kena. Okay.
Umar pun berkata, wahai saudara, aku bersabar mendengar leterannya kerana beliau ada hak ke atasku. Pertama, isteriku adalah benteng antara aku dengan neraka. Lalu hatiku tenang daripada melakukan perkara yang haram. Yang kedua, beliau menjaga hartaku apabila keluar daripada rumah. Apabila aku keluar daripada rumah. Yang ketiga, beliau adalah qassarah. Qassarah tu ialah pemecah. Maksud dia lah qassarah, iaitu pembersih, pembantu yang duduk dalam rumah. Membasuh pakaianku, mengurus benda-benda yang berkaitan dalam rumah. Itu yang ketiga, kata Umar. Yang keempat, beliau ialah orang yang menyusukan anakku. Dan yang kelima, beliau ialah orang yang mengadun roti dan memasak untukku. 5 sebab yang diberikan oleh Umar Al-Khattab, sehinggalah Umar Al-Khattab ni dia pilih untuk tidak bertindak balas ketika mana isteri dia berleter. Lelaki itu berkata, sesungguhnya keadaanku sama sahaja dengan Amirul Mukminin, namun aku tidak bersabar seharusnya aku bersabar. Yang ni yang ada dalam Tanbihul Ghafilin oleh Abu Laith As-Samarqandi. Yang kedua, iaitu dalam kitab Az-Zawajir oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata diriwayatkan seorang lelaki pergi berjumpa dengan Umar untuk mengadu perbuatan isteri. Dia berdiri di hadapan pintu rumah Umar dan mendengar isteri Amirul Mukminin sedang berleter, sedangkan beliau hanya mendiamkan diri tidak berbalas. Lelaki tadi berpaling dan berkata kepada dirinya, jika begini keadaan Amirul Mukminin, bagaimana pula dengan saya? Ketika itu Umar membuka pintu dan melihatnya berpatah balik. Lalu Umar menyapa dan bertanya, apa hajat saudara? Lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, aku datang ingin membuat aduan tentang perbuatan isteri yang suka berleter kepadaku. Namun aku mendapati isterimu juga melakukan perkara yang sama. Lalu aku membuat keputusan untuk pulang semula dan berkata, jika begini keadaan Amirul Mukminin, bagaimana pula dengan saya? Lalu jawab Umar, wahai saudara, aku bersabar dengan leterannya kerana beliau ada hak ke atasku. Isteriku seorang yang memasak, mengadun roti, membasuh pakaian dan menyusukan anak, sedangkan perkara ini tidak diwajibkan ke atasnya. Sebab itulah kalau kita tengok, ada sebahagian penceramah dia sebut yang kena masak, yang kena urus rumah, yang kena bersih rumah, ini ialah sepatutnya dilakukan oleh suami, bukan isteri. Isteri hanya membantu sahaja. Jadi ramailah orang cut video tu, orang share. Orang share video tu merata. Nak menunjukkan bahawasanya sepatutnya yang mengurus rumah ini, yang masak, yang buat apa-apa semua ni, itu kerja lelaki, bukan kerja perempuan. Tu namanya perempuan yang memang malas dah nak buat. Dia pergi cut video tu merata sebar. Okay. Dan ustaz tu pun dia sebut benda tu dengan gaya macam satu pandangan tu je lah untuk bab ni. Kita pun tak pasti ustaz tu boleh buat ataupun tidak, sebab dia pun poligami sakan juga. Maknanya kalau orang lain satu rumah, dia ada 3-4 rumah kena settle. Dia sempat ke tidak? Sebab dia pun kuliah maghrib ada, kuliah isyak ada, kuliah subuh ada, duha ada, habis waktu ada. Masa mana dia boleh bagi masa untuk dia masak untuk semua isteri dia? Okay. Jadi ini benda-benda yang kita tengok, cakap saja realiti pun belum tentu boleh buat ataupun tidak. Okay. Ini ialah bab pertimbangan. Ini ialah bab bagaimana kita deal pengurusan. Dia bukan nak kata satu pihak je yang terlibat, pihak satu lagi terima saja. Okay. Jadi kata Umar Al-Khattab, sedangkan perkara itu wajib. Orang ambil daripada kata-kata Umar ni lah, nak kata bahawasanya benda tu asalnya atas suami. Memang hukum asalnya atas suami, cuma realiti zaman sekarang. Realiti zaman sekarang, kalau kita sebut benda macam ni, maka orang-orang yang memang sudah tidak ada kesediaan untuk buat benda ni, maka menggunakanlah mereka oleh perkataan-perkataan ini untuk, orang kata apa, menguatkan lagi ketidakmahuan menjadi orang yang bertanggungjawab, khususnya dalam pengurusan rumah tangga ni. Okay. Itulah sebab aku bersabar di atas leterannya. Lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, begitulah juga dengan isteri saya. Lalu Umar radhiyallahu anhu membalas, bersabarlah wahai saudara, leteran mereka sekejap sahaja. Jadi dia ada beza sikit lah pada riwayat pada Tanbihul Ghafilin yang tadi. Riwayat seterusnya dalam kitab Akhbar Umar wa Abdullah ibn Umar oleh Ali An-Tantawi dan juga Naji An-Tantawi. Okay.
Riwayat dia lebih kurang, kalau kita tengok yang awal tu sama saja, iaitu seorang lelaki pergi rumah Umar nak mengadu tentang isteri dia. Lepas tu dia dengar isteri Umar pun beletir. Okey. Yang bezanya ialah ketika mana Umar sapa, Umar cuba nak beri respon kepada apa nama ni kepada lelaki tersebut. Kita ambil riwayat situ saja. Ketika Umar membuka pintu dan melihatnya berpatah balik, Umar menyapa dan bertanya, "Apa hajat saudara?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang ingin membuat pengaduan tentang isteriku yang suka berleter, namun aku dapati engkau juga begitu. Lalu aku membuat keputusan untuk pulang dan berkata, jika begitu keadaan Amirul Mukminin, bagaimana pula dengan aku?" Umar berkata, "Wahai saudara, aku bersabar mendengar leterannya kerana beliau ada hak ke atasku." Riwayat Ali Tantawi ni dia lebih pendek lagi lah. Yang riwayat dalam Az-Zawajir ataupun dalam Tanbihul Ghafili itu, dia senaraikan kenapa dia sabar. Okay. Yang riwayat dalam kitab Akhbar Umar ni, dia tak senaraikan kenapa dia sabar. Okay. Keterangan perbahasan dan juga hujah. Terdapat beberapa keterangan yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, isteri Umar yang dimaksudkan dalam riwayat-riwayat yang kita dengarkan tadi, seperti mana riwayat yang paling panjang iaitu dalam riwayat Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab dia Tanbihul Ghafilin, ialah Ummu Kulthum binti Ali. Dikatakan itulah isteri yang dirujuk kepada isteri Umar Al-Khattab. Suara leteran isterinya iaitu Ummu Kulthum itu agak kuat sehingga dapat didengari daripada luar rumah. Ini antara orang kata apa? Antara hujah-hujah ataupun keterangan-keterangan yang kita kena tahu untuk kita selidik dengan lebih dalam lagi tentang riwayat ni. Perbahasan dan hujah tentang kebenaran kisah ini. Ulama sudah mengemukakan beberapa dalil untuk menolak keabsahan maklumat tersebut. Bukan sahaja kerana kisah itu diriwayat tanpa sanad, bahkan juga telah menggunakan lafaz tamrid, iaitu lafaz yang menunjukkan riwayat tu problem. Malah terdapat lagi beberapa maklumat lain yang turut dikemuka oleh mereka, khususnya yang berkait dengan karakter dan peribadi sahabat besar sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya, pertama, kebanyakan kitab yang riwayat tak sebut sanad datang pada mana. Tu yang pertama. Yang kedua, cerita tu datang dengan lafaz tamrid. Lafaz periwayatan yang ada petanda ianya dhaif. Seperti mana bunyi lafaz itu qila. Ini antara salah satu daripada bentuk-bentuk periwayatan. Dikatakan ataupun hukia, dihikayatkan. Ini petanda-petanda riwayat yang problem. Sebagai permulaan, terdapat sebahagian ulama yang telah membuat kenyataan terhadap cerita ni. Antaranya ialah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengkritik perbuatan seorang isteri yang meninggikan suara pada suaminya. Dia kritik yang tu dulu. Berikut ialah pandangan beliau. Kami berpandangan seorang isteri yang meninggikan suara kepada suaminya termasuk dalam adab yang buruk. Ini kerana suami itu memimpin dan menjaganya. Seharusnya isteri itu menghormati dan bercakap dengan suaminya dengan cara yang beradab. Ini juga akan mengekalkan hubungan dan kasih sayang sesama mereka. Dia sebut banyak tu dulu. Dia tak cerita lagi tentang cerita Umar tu. Okey. Yang kedua, yang pertama dia sebut sini, Umar radhiyallahu anhu sendiri didapati pernah menegur tindakan isterinya yang berletir kepada beliau. Rupa-rupanya ada riwayat. Riwayat yang diletakkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari dalam Kitabul Mazalim. Babul Ghurfah wa Al-Uliyah Al-Mushrifah wa Ghairil Mushrifah fi Sutuh wa Ghairiha. Itu dalam Sahih Bukhari. Umar melalui riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim riwayatkan hadis yang sama. Umar pernah berkata, kata Umar, kami ialah orang-orang Quraisy yang menundukkan para isteri. Maknanya dia orang Quraisy dan kebanyakan orang-orang Quraisy merujuk pada orang Mekah, cara dia orang berinteraksi
dalam pengurusan rumah tangga ni, dia orang lebih banyak guna kuasa veto dan perempuan tunduk. Maknanya perempuan tak angkat kepala kepada lelaki-lelaki Quraisy. Sehinggalah apabila kami mendatangi kaum Ansar, ternyata mereka ialah kaum yang ditundukkan oleh isteri mereka. Tu pandangan orang Mekah. Tengok orang Madinah ni dilembut sikit berurusan dengan isteri-isteri mereka. Lalu isteri-isteri kami yang hijrah bersama dengan Nabi ni telah meniru kebiasaan wanita Ansar. Satu hari aku menasihati isteriku, namun dia membantah, dan aku melarangnya melakukan demikian. Namun dia menjawab, kenapa melarangku membantah? Demi Allah, sesungguhnya hari ini isteri-isteri Nabi telah membantah Nabi. Bahkan seorang daripada mereka tidak berbicara kepada Nabi hingga malam hari. Aku terkejut mendengarnya. Lalu aku mengatakan, sangat celaka di antara mereka yang melakukan perbuatan seperti itu. Maknanya satu hari, isteri Umar Al-Khattab pernah, orang kata apa, tinggi suara sikit. Bukan lawan, tinggi suara sikit. Sebab mungkin dia tak suka dengan suruhan-suruhan yang disuruh oleh Umar. Dia rasa berat, dia rasa letih. Ketika mana Umar tengok ni dia ada perangai ataupun ada sikap tak nak dengar apa yang Umar suruh, Umar pun tegur dia, lalu dia pun respon balik. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya Nabi SAW tu sendiri ialah orang yang tunduk pada isteri dia. Maknanya ada isteri Nabi yang angkat suara. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada isteri Nabi yang merajuk tak bercakap dengan Nabi sampai ke malam. Maknanya isteri Umar ni dia kata, aku tak buat lagi sampai takat tu, aku kira okey. Maknanya isteri Nabi, orang yang lagi atas pada kamu, dah buat lebih daripada apa aku buat. Dan Umar ni dia terkejut sebab dia masih lagi terbawa sikap orang Quraisy, terbawa perangai orang Quraisy. Dia terkejut, dia kata sangat celaka. Sangat celaka ni bukan maknanya marah. Sangat celaka tu ialah kata-kata yang keluar secara spontan bila mana tak sangka rupa-rupanya orang buat macam tu. Kita jangan bayangkan Umar ni tak puas hati dengan orang aja, celakakan orang terus. Perkataan itu diterjemah dengan sangat celaka lah dalam bahasa Melayu kita. Cuma perkataan wailun tu dalam bahasa Arab tu, dia ada nada-nada yang berbeza walaupun perkataan sama. Ada keadaan wailun tu digunakan pada nada marah, dan ada keadaan wailun tu digunakan atas dasar takjub ataupun terkejut. Hadis ini adalah daripada petikan hadis yang panjang. Petikan ini jelas menunjukkan Umar sendiri tidak berkenan dengan sikap isterinya yang banyak berletir kepada beliau. Beliau menyatakan biasanya lelaki Quraisy menguasai isteri mereka. Menguasai isteri mereka. Kalau tengok masyarakat Arab Mekah sekarang ni pun memang ada lagi saki-baki perangai macam tu. Cuma pandangan saya lah, pandangan saya, di dunia ni yang paling veto ialah orang di Pakistan kebanyakannya. Orang lelaki Pakistan. Sebab kita dengar cerita daripada orang-orang yang belajar sana, tahap kecemburuan lelaki Pakistan terhadap isteri dia ni memang lain macam. Maknanya kalau isteri dia cakap dengan mana-mana lelaki luar, masuk dalam rumah, kita akan dengar tinggi suara. Bahkan lebih dahsyat lagi, dia ambil pistol, dia tembak terus isteri dia. Itu normal di sebahagian tempat di Pakistan. Matilah kawan tu, nikah baru pula, hanya kerana bercakap dengan orang yang strangers, tak dikenal dia. Bercakap je, bukan pegang apa pun. Masuk dalam rumah kena tembak terus. Itu antara spesies manusia yang agresif lah tu dengan isteri dia. Walaupun di Pakistan ni dalam bab-bab yang berkaitan rumah tangga ni bukanlah kata apa elok sangat pun. Cuma saya nak katanya ada yang lagi dahsyat daripada Quraisy lah. Quraisy ni dia setakat dia veto arahan je. Dia nak pukul-pukul tu dia tak buat, sebab bagi orang Arab memukul isteri ialah satu benda yang menunjukkan lelaki tu lemah. Sebab dia lawan dengan pihak yang tak sepatutnya dia tunjukkan kekuatan.
Setakat guna suara okey, tapi kalau nak lawan dengan tenaga ni dia tak buat. Tapi kalau Pakistan dia buat benda tu dia buat. Ini tidak bermakna perbuatan isteri membebel dianggap salah secara mutlak. Namun perbuatan meninggikan suara sehingga didengari oleh orang yang berada di luar rumah adalah menunjukkan perbuatan yang tiada adab. Yang tu poin dia. Okay. Keterangan dan perbahasan hujah. Kalimah membantah di atas membawa maksud mencela. Seperti mana yang disebut dalam Lisanul Arab. Namun diterjemahkan di sini sesuai dengan konteksnya supaya boleh membawa maksud membebel atau berleter. Mencela maknanya bila mana isteri Umar ni dia bantah Umar, dia sebut tentang benda yang teruk pada Umar. Tapi dalam terjemahan dia sebut membebel ataupun berleter. Mana dia sebut sepatutnya tak buat macam ni, apa perangai macam ni. Itu maksud dia. Okay. Dalam hadis riwayat Bukhari, Umar pernah menceritakan perkara ini kepada Ibn Abbas. Beza dalam hadis tersebut, Umar menyatakan pada zaman jahiliyah orang perempuan tidak terlibat dalam sebarang perbincangan. Ini ketika di Mekah dulu. Satu ketika isterinya ingin memberikan pandangan kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau menegur tindakan isterinya. Ini tidak bermakna Umar merendahkan pandangan wanita. Sebaliknya kemungkinan beliau menegur cara isteri beliau memberikan pandangan. Masyarakat Arab jahiliyah, khususnya di Mekah, memang mereka ada sikap yang agak veto terhadap isteri dia. Okay. Tapi tak semua orang lah yang menjadi orang-orang yang veto tu di Mekah. Cuma kebanyakan cara orang-orang Mekah bergaul dengan isteri macam tu. Dalam hadis yang lain, Umar radhiyallahu anhu menemui anaknya iaitu Ummul Mukminin Hafsah dan memarahi anaknya kerana membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Umar pernah larang anak dia Hafsah yang kahwin dengan Nabi sebab Hafsah ni nampak macam mudah sangat. Kalau dia tak nak, dia tak mau buat benda tu, dia kata apa macam bebel ataupun belete, macam angkat suara sikit dengan Nabi. Okay. Itu yang pertama, maknanya ada keadaan Umar ni tegur. Tak semua keadaan Umar diam. Bahkan Umar bukan setakat tegur isteri dia, Umar tegur juga anak dia yang buat ataupun yang belete kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, kesemua kisah yang disebutkan dalam 5 kitab yang berasingan dibawakan tanpa sanad dengan menggunakan lafaz tamrid. Tadi kita dah sebut dah maknanya lafaz-lafaz yang bermasalah. Okey. Kemudian yang ketiga, Abbas Mahmud Al-Aqad menggambarkan Umar seorang suami yang penyayang, sangat disegani dan dikasihi oleh isterinya. Beliau mengemukakan contoh apabila Umar meninggal akibat dibunuh, isterinya Atikah binti Zaid menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Al-Aqad merakamkan syair yang didendangkan oleh Atikah yang menggambarkan kesedihan hatinya terhadap pemergian Umar Al-Khattab. Jadi kalaulah Umar tu satu orang yang tegas, tak disayangi oleh isterinya, mustahillah isteri dia tu bersedih di atas kematian dia. Tapi ada juga orang yang lawan pandangan Al-Aqad ni, sebab dia kata seorang wanita kalau dan dia kahwin, dia dah berikan hati dia pada lelaki tu, walaupun lelaki tu dia ada problem, biasanya dia boleh terima. Sebab tu tuan-tuan akan tengok perempuan, suami dia tu teruk dah perangai, dah pukul dia macam-macam dah pun, dah buat kekacauan dalam rumah tangga, tapi untuk melepaskan, untuk tak nak, dia ambil benda kata apa, agak payah lah. Bukanlah kata semua, melainkan dia kena teruk sangat, mungkin dia akan kata apa, tak nak terima dah lelaki tu. Okay. Tapi ada kes-kes yang dia kena tu tak teruk, tapi masih lagi menyayangi suami dia. Tapi ada juga setengah-setengah perempuan kena teruk pun dia masih lagi sayang yang tu. Mungkin dia rasa yang ni seorang je kot suka kat dia, kalau tolak yang ni tak ada lah orang lain. Sebab tu kita tengok ada orang suami dia tu dah hisap dadah punya teruk, yang tu jugalah yang dia sayang. Dia tu dah kena macam-macam, kena pukulnya, kena tariknya, dah macam-macam, lebam habis badan dah lebam. Tapi bila mana jatuh hukum masuk jail, dia tak boleh terima kawan tu masuk jail. Itu ada setengah-setengah orang perempuan macam tu. Mungkin kerana sikap dia yang terlalu bergantung pada suami dia, sehingga dia tak reti nak buat apa dalam hidup. Jadi kalau kawan tu masuk ke dalam, dia jadi susah lah. Dia tak reti apa.
Dia ada sikap yang terlalu bergantung ni menyebabkan suami tu perangai teruk pun berharap pada yang tu lah. Sebab tu Islam dia tak larang orang-orang perempuan ni untuk mencerdikkan diri. Dia tak larang. Dan bila mana dia mulai dizalimi, dia boleh bertindak balas di atas kezaliman yang berlaku. Keterangan dan perbahasan Abbas Mahmud Al-Aqad tidak dinafikan, banyak menimbulkan pandangan kontroversi macam kita sebut tadilah, dan dipertikaikan oleh beberapa pengkaji. Namun tulisan beliau juga mengandungi banyak kebaikan dan maklumat berharga yang harus dinilai secara adil, sebagaimana kita mengiktiraf Ibn Sa'ad dan gurunya Al-Waqidi. Namun kita memberi penilaian yang adil dalam riwayat-riwayat sirah lah. Umar dikatakan mengkritik anaknya sendiri, iaitu Abdullah bin Umar, anak lelaki dia, yang dicalonkan menjadi khalifah dengan berkata, celakalah bagaimana saya boleh melantik seorang lelaki yang lemah dalam menceraikan isterinya. Umar pernah kesal dengan perbuatan Abdullah bin Umar yang sangat lembut dengan isteri dia dah buat teruk pada dia tak buat apa lagi pada isteri dia. Umar tengok anak dia ni, Abdullah bin Umar, dia kata dia ni teruk betul lah. Dah kena teruk pada isteri pun duk simpan lagi yang tu. Maknanya nak katanya ada keadaan, dia bergantung benda yang subjektif dah. Tengok pada orang tu. Sebab tu saya kata celaka-celaka ni dia bukan celaka macam celaka yang kita celakakan orang. Orang Melayu ni kalau dia celakakan orang, dia tak puas hati dengan orang tu. Perkataan celaka, saya nak sebut macam mana, dia bukan bermaksud negatif. Dia bukan bermaksud negatif yang menunjukkan orang yang bercakap tu dia memang sedang marah tahap yang tinggi. Kita jangan bayang celaka, dia sebut celaka tu macam celakanya masyarakat kita ni sebut orang. Dalam masyarakat kita ni biasanya kalau sebut celaka, ianya ialah ekspresi pada marah lah. Tapi ada setengah-setengah bahasa daerah yang guna perkataan yang dekat dengan celaka tapi dia bukan nada marah. Tuan-tuan tengok dalam logat Terengganu ni dia ada satu perkataan celaka, dia makna dia tu celaka, tapi waktu dia nak sebut dengan tone rendah, tone tak marah, dia akan sebut dengan celakat. Orang Terengganu ni macam tu. Celaka marah betul lah, celaka betul ni. Yang tu marah, celakat sungguh. Yang tu lain sikit. Dia punya tone dia tu tone lembut sikit. Yang tu lah kot contoh bahasa daerah yang saya boleh sampaikan. Bunyinya sama, tapi dia bukan membawa konotasi sedang meremehkan orang tu ataupun sedang merendahkan orang tu. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, membawa kisah seorang yang mencadangkan agar Ibn Umar dilantik sebagai khalifah, namun dengan tegas beliau berkata, demi Allah, aku tidak berkehendakkan pandangan itu. Adakah aku akan melantik seorang yang tidak menceraikan isterinya dengan baik sebagai khalifah? Maksudnya Umar tak suka perbuatan Abdullah bin Umar, sangat beri muka kepada menantu dia. Sebab menantu dia tu dah macam-macam lah, buat macam-macam isu pada Umar Al-Khattab, pada anak dia Abdullah bin Umar. Tapi bagusnya Umar Al-Khattab ni dia tak kacau rumah tangga anak dia. Dia taklah rancang supaya kawan tu betul boleh bercerai. Tak. Maknanya dia tak setuju dengan apa yang berlaku dalam rumah tangga anak dia, tapi dia tak ada lah cari celah-celah dengan kedudukan dia, dengan kuasa dia untuk bagi berpisah betul anak dia tu Abdullah bin Umar dengan isteri dia. Kemudian dia sebut sini Abdullah bin Abdus Salam bin Muhsin dalam karya beliau Dirasah Naqdiyah membawakan maklumat yang cukup terperinci tentang akhlak terpuji Umar dalam memberi layanan kepada kaum wanita, dan beliau sangat mengambil berat soal rumah tangga. Perbincangan ini dimuatkan oleh beliau dalam bab Inayatun Nikah wal Alaqatuz Zawjiyah, dan diterangkan tentang Umar Al-Khattab. Yang keempat, Umar digeruni oleh kaum wanita sehingga mereka tidak berani bersuara di hadapan beliau. Perkara ini telah dibuktikan oleh ulama-ulama seperti Imam Al-Bukhari dalam karya beliau. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari, memang Imam Bukhari letakkan riwayat isteri Umar Al-Khattab ni tak berani pun beletir pada Umar. Dia beletir, Umar tak ada. Umar ada dekat Umar, dia tak beletir. Walaupun dia tak puas hati. Itulah riwayat yang paling
terbaik nak menceritakan tentang keadaan rumah tangga Umar. Bukan mana kata Umar tu dia syok sendiri. Okey. Tuan-tuan boleh bayang satu orang yang Nabi kata syaitan takut pada dia. Syaitan takut pada dia. Okey. Mana syaitan ni tak berani dengan Umar. Takkanlah isteri dia teruk pada syaitan berani pada Umar. Okay. Jadi nak katanya ini benda yang sangka-sangkaan lah. Sangka-sangkaan. Mungkin dia tak puas hati dengan Umar, dia beletir sambil-sambil buat kerja. Sebab Umar tak ada kat rumah pada waktu tu. Okay. Tapi kawan tu dah ada rumah, dia tak buat. Ikut riwayat Bukhari macam tu lah. Maknanya isteri Umar ada beberapa orang isteri. Okay. Isteri Umar kebanyakannya bukan satu orang yang beletir, dan tidak ada rekod yang jelas menunjukkan isteri Umar ni dia angkat suara depan-depan. Bukan kata Umar, bukan kata isteri Umar. Kalau tengok para sahabat-sahabat yang berumur pun, dia tak berani dengan Umar. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, Nabi sendiri pun tak ada riwayat Nabi angkat suara pada Umar. Okay. Bukan Nabi takut. Entahlah, mungkin kepribadian Umar, kita pun tak boleh nak bayang. Sebab orang macam ni tak ada zaman sekarang. Okay. Cuma kita boleh tengok, kita boleh gambarkan kata apa? Umar Al-Khattab ni, dia satu orang yang kepribadian dia tu digeruni. Dia datang, dia tak cakap apa pun orang dah rasa takut dengan dia. Okay. Jadi ini benda yang kalau kita tengok clear lah. Ini benda yang ada pada diri Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okay. Seterusnya kita tengok keterangan-keterangan yang lain tu pun lebih kurang saja. Kita pergi pada kesimpulannya dah terus. Okay. Kesimpulan yang disebut pada muka surat 222, dia kata, perbuatan isteri berleter kepada suami adalah perkara yang biasa dan diterima secara normal. Kita tidak menganggap itu sebagai perkara dosa, kecuali apabila isteri menggunakan bahasa yang kesat dan kasar. Itu baru betul. Perbuatan itu tak betul. Okay. Sahabat lelaki di kalangan Ansar sangat berlembut dan bersabar dengan isteri-isteri mereka. Ini bukan menunjukkan kedayusan mereka, sebaliknya kesabaran yang tinggi. Manakala sahabat di kalangan Quraisy lebih menyerlahkan kewibawaan dan daya kepimpinan mereka di hadapan isteri. Kedua-dua sikap ini baik dan perlu mendapat adunan yang secukupnya. Maknanya timbang taralah di antara keduanya. Taklah terlalu dengar sangat sehingga isteri jelas buat salah pun diam, dan taklah terlalu orang kata apa, guna kuasa veto sangat sehingga tak ada ruang langsung untuk isteri itu kata apa, menyuarakan benda-benda yang dia tak puas hati. Sebab orang lelaki ni pun tak semua tempat dia betul juga. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, kisah ini turut bermasalah disebabkan tiada maklumat menyebut siapa lelaki yang mengadu hal tersebut ketika mana nak pergi rumah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu. Okey. Meninggikan suara sehingga melebihi keperluan, sehingga kedengaran di luar rumah perlu dijauhi, kerana ia bukan sahaja dilarang dalam agama, bahkan boleh menimbulkan fitnah. Pergaduhan, pertelingkahan yang berlaku di kalangan suami isteri itu normal. Cuma bila mana suara kuat dan orang boleh dengar, itu dah jadi pada orang kata apa, benda-benda yang boleh ganggu dan boleh memberi silap faham. Okay. Yang seterusnya, yang kelima, agak mustahil seorang muslimah yang cemerlang seperti Ummu Kulthum yang merupakan cucu kepada Rasulullah, sebab Ummu Kulthum ni anak kepada Ali bin Abi Talib dan dia kahwin dengan Umar, tinggi suara melebihi had yang dibenarkan. Yang keenam, kemungkinan kisah ini masih boleh ditakwil dengan pelbagai tafsiran. Namun kelemahan utama kisah ini tetap tidak dapat dinafikan, iaitu kisah ini datang melalui sumber yang tak pasti. Tak diketahui siapakah orang yang membawakan kisah ini. Okay. Yang seterusnya, yang ketujuh, kisah ini tidak melibatkan akidah, jadi ia tidak perlu diperbahaskan sehingga menimbulkan sengketa. Sebaliknya kita berlapang, sekiranya kisah ini benar, kita berkeyakinan bahawa Ummu Kulthum binti Ali tidak pernah meninggikan suara secara kasar, tapi beliau meninggikan tanpa sedar. Atau kerana suara perempuan kedengaran nyaring, halus atau kuat. Kita juga berkeyakinan jika kisah ini benar, suara Ummu Kulthum kemungkinan didengari sampai keluar disebabkan rumah beliau kecil. Suasana rumah pada waktu tu bukanlah rumah besar, rumah yang ruang dia luas,
sehingga orang yang bercakap dalam rumah tu suara dia duduk dalam rumah tu je. Dengan rumah yang kecil ni memungkinkan untuk orang luar boleh dengar. Dinding pun tak berapa tebal, pintu tingkap pun bukanlah pintu yang elok, jadi menyebabkan orang boleh dengar lah apa-apa saja yang berlaku dalam rumah pada waktu itu. Jadi itu kesimpulan yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Nak kata pada kita, cerita Umar Al-Khattab ni masih belum boleh dijadikan sebagai cerita yang berbentuk, orang kata apa, pasti ia berlaku. Tapi buat baik pada isteri itu memang kena buat baik dah. Bertimbang rasa pada isteri itu memang kena buat lah. Cuma nak kata Umar telah dimarahi, dileteri oleh isteri, riwayat itu tak kuat sebab banyak riwayat Bukhari sebut tentang Umar sendiri tegur perbuatan sebahagian isteri yang ada cubaan untuk meleteri Umar ataupun membebel kepada Umar Al-Khattab. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Ada soalan, beberapa soalan, tapi soalan ni saya tak sempat nak jawab sebab orang kata apa, kena cari dulu. Ada 2 soalan, iaitu soalan tentang dia hantar satu video, dia hantar semalam, so saya jawab pagi ni saya tak sempat. Satu orang penceramah ada share satu doa untuk elak kereta rosak. Okay. Ustaz ni pun ceramah rata Malaysia, sebab tu dia ada amalan ni. Dia pun pakai kereta mahal, kalau rosak pun payahlah kereta mahal ni. Okay. Kita jawab malam ni lah, kuliah di Titi Tok Anda. Okay. Satu lagi, selawat agar mendapat syafaat Rasulullah. Ini satu orang penceramah yang terkenal. Selawat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab minka yaumal qiyamah. Yang ini pun kena cari dulu. Tak boleh cepat sangat nak kata benda ni tak ada. Okay. Cuma nak dapat syafaat Nabi ni tak padan dengan selawat saja. Banyak benda lagi nak kena buat lah. Ketuntutan-tuntutan yang perlu dilakukan oleh sebagai umat untuk dapat syafaat Nabi. Cuma kita nak tengok lah, adakah riwayat ni wujud dalam mana-mana. Cuma kita akan jawab malam ni lah kot. Kena cari dulu ni. 2 benda ni kena cari dulu. Okay. Cuma insya-Allah kali akan datang kita akan bahas kisah pemberontakan Umar Al-Khattab. Itu kisah 13. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.